Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan didoakan anda semua sehat. Sehat sejahtera insya-Allah. Pada malam ni kita akan berkongsi kelas seperti yang kebiasaannya. Kejap ada beberapa orang yang tak boleh masuk kelas ni. Tak boleh. Kejap saya tolong setting dulu kerana ada beberapa kawan kita tak boleh masuk kelas katanya. Oh, apa masalah kelas ni? Pasal apa yang tak boleh masuk? Boleh masuk. Kejap tuan-tuan, ada beberapa kawan kita dia nak masuk tak dapat masuk. Um, DLR. Okay, saya teruskan terus. Okay, so insyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi berkenaan dengan apa nama sales funnel sales funnel dan juga marketing funnel, yang mana seperti kerana saya tengok kebanyakannya rakan-rakan kita yang dalam kelas ni mereka yang dah bersama-sama kita dalam 2 minggu ke 3 minggu lah. So ramai daripada kita ni yang dah kita kongsikan berkenaan dengan WhatsApp business, dan ada salah seorang daripada rakan kita yang dah kena ban. Ada satu kena ban dia punya WhatsApp business tu kerana dia mungkin salah satu yang saya suspect dia forward katalog tu pergi ke number yang tak dikenali lah. Dia kenal mungkin number tu, tapi number tu tak save number dia. Jadi sebab tu penting sangat untuk kita save number customer ataupun kawan-kawan kita, supaya apabila kita blasting ke ataupun forward message, macam contoh kita ucapkan selamat hari raya, selamat tahun baru dan sebagainya, jadi message-message ni tak dikenal pasti sebagai scam, bukan scam, spam. Spam number. Jadi sebab tu penting sangat untuk kita minta mereka save number kita. Okey, sebab tu kenapa saya kongsikan pada awal sesi ni, kita cadangkan tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh gunakan ada sekurang-kurangnya 2 number lah. Satu number personal, yang mana number personal ni hanya terhad kepada tuan-tuan, family, rakan sekerja, kejiranan ataupun mungkin persatuan. Tapi kalau satu lagi number ialah number berniaga. Okey, number business. Dan number berniaga ni biasanya kita install dekat WhatsApp business lah, iaitu number perniagaan. Number ni adalah identiti tuan-tuan untuk berniaga. Jadi tuan-tuan boleh asingkan mana customer, mana yang ada kaitan dengan tuan-tuan. Sebab kita tak nak lah kalau kita buat greeting message, tiba-tiba dia WhatsApp, kawan-kawan kita mungkin dah 3 bulan tak contact kita, tiba-tiba WhatsApp apa khabar. Lepas tu kita jawab, selamat datang ke apa nama lah you punya company. Lepas tu jika ada bantuan, sila tekan 1, 2, 3 lah, pilih daripada pilihan. Jadi kita terkejut, kita pun kena layan. Kadang-kadang mak ayah kita pun WhatsApp kita, mereka pun dapat SMS yang sama. Ataupun mungkin mak ayah kita SMS kita tengah malam, pukul 12 malam, kita buat auto reply untuk WA message, mereka pun dapat SMS, maafkan saya tak dapat reply tuan-tuan pada malam ini. Okey, besok nanti baru kita akan reply SMS tuan-tuan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan tak nampak notification berkaitan. Okey, sebab tu perlu diasingkan nombor biasa dengan nombor bisnes. Dan nombor bisnes ni biasanya kita akan pilih lah nombor yang cantik-cantik supaya orang boleh kenal, dia ada nombor identiti. Dan dalam yang sama, kena ingat juga, nombor-nombor bisnes ni adalah nombor-nombor yang potensi kena block ataupun kena ban dengan WhatsApp business. Oleh kerana jika kita agresif buat marketing,
Okay, kenapa kita aggressive buat marketing? Kita selalu forward. Kalau perasan sebelum ni, kita boleh forward sehingga ke 10-20 number. Tapi sekarang ni WhatsApp dah terhadkan. Kita WhatsApp forward message tu kepada 5 number saja. Tapi kalau kita nak buat lebih, kita akan buat broadcast. Kita akan masukkan mereka ni ke dalam kita punya broadcast message. Maka kita akan tekan. Okay, satu SMS WhatsApp saja. Maka siapa yang ada save number kita akan dapat. Tapi itu leceh kalau pakai personal. Tapi jika kita gunakan WhatsApp business, kita gunakan label saja. Tuan-tuan dah pernah nampak label kan sebelum ni. Jadi pada label tu memudahkan kita untuk customer WhatsApp customer kita berdasarkan produk yang kita ada. Contohlah kita ada 3 produk, 5 produk, maka kita labelkan. Label 1 business macam saya XOX. Label 2 mungkin sambal, 3 mungkin burger, 4 mungkin sos. Itu contoh. Jadi mudah tuan-tuan boleh asingkan customer ni daripada WhatsApp business. Cuma kalau ada yang tak berapa follow apa yang kita cuba kongsikan pada hari ini berkenaan WhatsApp business, tak apa, nanti setting ni kita akan ajar lagi, kongsikan pada kelas yang akan datang bulan hadapan. So yang ini adalah untuk further lah, sebab majoriti yang dah join kelas ni daripada kelas minggu pertama, kedua, ketiga, dan ini adalah minggu yang kelima sebenarnya. Okay, kelas yang kita adakan. Okay, so hari ni saya nak kongsikan tuan-tuan berkenaan dengan sales funnel untuk tuan-tuan faham bagaimana kita nak buat sales. Sekarang ni kita selalu buat campaign, kadang-kadang macam penat saja kena buat campaign. Buat campaign tu apa? Campaign marketing. Tapi bila tengok sales kita kurang. Pasal apa sales kita kurang? Kerana kita tak kenal customer kita. Satu. Jadi bila kita tak kenal customer kita, maka kita tak tahu kat mana kita nak cari mereka. So bila kita tak tahu nak cari mereka kat mana, maka kita tak tahu nak gunakan campaign macam mana kepada mereka. Jadi kita kena kenal customer dahulu, barulah kita akan tahu kat mana nak dapatkan mereka ni, nak cari mereka dan sebagainya. Okay, salah satu contoh customer yang kita ingin kenal adalah mereka antara kita bezakan lelaki dan perempuan. So kalau lelaki mungkin dia suka bola sepak, perempuan bola jaring. Jadi kalau kita nak jual bola sepak, so kita tahu customer lelaki. Bola jaring mungkin customer perempuan. Jadi kita kena kenal mereka ni. Dan kita kena tahu kat mana kita nak cari mereka. Macam contoh kalau bola sepak, mungkin kita pergi kedai futsal, ataupun kita masuk grup-grup futsal, grup-grup bola sepak dan sebagainya. Macam tu. So itu yang penting, kenapa kita perlu ada kenal customer. Okay. So hari ni saya nak tuan-tuan tahu dahulu. Pertama, bezanya ialah satu ialah marketing funnel dan yang kedua ialah sales funnel. Ini benda paling basic. Pasal apa saya nak kongsikan benda paling basic ni? Supaya tuan-tuan akan mudah untuk buat campaign dan akhirnya boleh buat sales. Dan lepas ini juga mungkin tuan-tuan akan nak join mana-mana kelas, mudah tuan-tuan nak masuk kelas yang sesuai dengan tuan-tuan nanti. Sebab kira bila tahu benda basic, maka kita tahu apa yang kita boleh explore lebih, ataupun mungkin ada benda kita tak perlu explore, kita boleh cari orang lain untuk buat bagi pihak kita. Okay. So sebelum tu saya terlupa nak tanya, keluar suara saya ni clear ke? Takut saya cakap seorang pula. Okay, Alvin Law, DYSD stand for what? Itu adalah number dealer untuk XOX. Okay, so everyone is clear. Okay, thank you. Okay, so next. Okay, pertama sekali, kalau kita buat sales, maka kita kena tahu yang kita kena buat campaign. Campaign marketing. Okay, campaign marketing ataupun campaign promosi. Okay, Chun, thank you pada yang jawab. Tuan Haryadi, Alvin Law, thank you. Okay. Jadi bila kita buat campaign, of course daripada campaign tu lah baru kita akan boleh jalurkan mereka ni untuk kita punya sales. Okay, saya bagi contoh sekarang ni kita buka kedai. Okay, katalah kita buka kedai dekat Mid Valley. Okay, bila you buka kedai dekat Mid Valley, maka customer yang datang Mid Valley ni kita kena kenal siapa mereka ni. Kenapa you buka kedai dekat Mid Valley? Pertama you kena tanya kenapa you buka kedai dekat Mid Valley. Jadi bila you buka kedai Mid Valley, maka you kena identify. You dah tahu dah siapa customer yang datang kat sana. Majoritinya siapa? Orang muda ke, orang tua ke, remaja ke, apa aktiviti yang mereka suka datang ke Mid Valley tu, apa trend-trend pembelian mereka dan sebagainya. Dan mungkin juga di sebelah Mid Valley dia ada satu lagi garden. Garden ni sebelah saja. Tapi garden ni jenisnya macam mana? Jadi kita kena identify. Kita nak buka dekat Garden Mall ke atau kita nak buka dekat Mid Valley Mall? Jadi ada dua, sebenarnya walaupun di satu kawasan sama, tetapi ada beza dari segi lifestyle.
Okay, kalau untuk yang orang kata branding dan mahal-mahal ni mungkin dia pergi ke, mereka akan suka pergi ke Garden Mall. Tapi kalau untuk yang middle ni banyaknya mungkin di Mid Valley Mega Mall. Okay, sebab Mid Valley Mega Mall tu besar, luas, jadi ada banyak mall. Dan kena tanya, kalau tuan-tuan buka mall, satu kedai dalam mall berkaitan, katalah kita pilih Mid Valley Mega Mall. Jadi macam mana mereka yang datang ke mall ni tahu kita ada kedai kat dalam tu? Jadi kalau mereka tak tahu kita ada kedai kat situ, so macam mana mereka nak masuk? Jadi ini yang perlu kita rangka dahulu. Kalau kita tak dapat kenal customer, maka kita akan menghadapi kesukaran macam mana nak tarik mereka ni. Jadi hari ni kita nak kongsikan berkenaan dengan marketing funnel dan akhirnya ialah sales funnels. Dia kena marketingkan dulu, dia kena buat campaign. Baru dia akan berlaku sales. Jadi saya tunjuk beza dahululah. Yang biasanya kita akan pergi ke sales funnel lah. Okay? Walaupun sales funnel ni ada benda yang kedua, tapi ini saya nak tunjukkan yang paling basic antara dua perkara ni. Sebab marketing ni proses yang panjang, sales ni proses yang pendek. Tapi dia perlukan marketing dahulu, barulah kita akan pergi ke proses sales. Okay, so untuk sales funnel ni macam biasalah, tuan-tuan tahu funnel tu corong kan, bentuk corong tu lebih kurang saya cuba cari bentuk corong. Okay, ni lah bentuk corong ni. Ini 3 segi. Okay, katalah ini adalah corong. Okay, so corong ni kita bahagikan kepada 4 perkara. Okay, sales funnel. Okay, yang pertama dia panggil apa? Boleh tak bagi idea? Mungkin ini benda basic lah ni. Kawan-kawan mesti tahu punya ni. Siapa tahu yang pertama kita panggil apa? Okay. So sales funnel ni biasanya dalam sales industry lah. Kalau marketing industry. Kadang kalau dalam satu department tu dia panggil sales different, marketing different. Dan ada juga kalau small company dia akan letakkan sales and marketing ni dalam satu jabatan yang sama. Okay. So apa boleh bagi idea apa pertama? Pertama daripada orang tak kenal. Okay, kena ingat daripada orang tak kenal jadi kenal. So kita panggil dia sebagai STRNG, stranger. Okay, first. So stranger dulu, orang yang kita tak kenal. So maksudnya orang masuk, katalah kita di Mid Valley. So Mid Valley ni kita anggaplah sebagai Facebook. Okay, platform Facebook tu adalah Mid Valley. The Garden tu mungkin Instagram. Jadi orang have ni dia pergi Instagram lah. Mana macam Facebook ni macam-macam orang pergi, daripada orang tuanya sampailah ke yang mudanya. Dan banyaknya orang membawang je lah dalam Facebook ni. So kalau dekat Instagram tu banyaknya orang tengok gambar, suka tengok video, suka tengok live fashion dan sebagainya. So orang FF mungkin pergi ke Garden. So Garden tu kita ibaratkan sebagai Instagram. So sekarang ni kita ada dekat Facebook ataupun Mid Valley. So macam mana orang stranger ni nak masuk pergi ke kedai kita? Mereka tak kenal kita, kita pun tak kenal mereka. Jadi pertama sekali adalah tugas kepada Mid Valley tu untuk buat promosi yang dia ada benda-benda ataupun ada produk-produk tertentu ataupun dia ada perkhidmatan tertentu seperti ada cinema, lepas tu dia ada mungkin ada bowling, lepas tu dia ada brand-brand besar macam Nike, lepas tu apa lagi brand-brand yang besar ni, mungkin Adidas, mungkin ada situ ada apa lagi ada British Columbia, lepas tu ada Ion. Jadi brand-brand besar ni diletakkan dalam Mid Valley. Jadi itu yang membuatkan kita nak masuk ke sana. Kita nak masuk mungkin nak tengok wayang, ada McDonald, nak makan McDonald dan sebagainya. Jadi ini adalah tugas kita untuk tarik mereka masuk ke dalam Mid Valley tadi. Jadi Facebook dah buat kerja untuk tarik customer-customer kita semua ni untuk buka akaun Facebook. Pasal apa kita buka akaun Facebook? Kerana dekat Facebook kita nak dapatkan informasi, kita nak chatting, kita nak berkawan-kawan dan sebagainya. Kita nak bersosial. So, ini dipanggil sebagai stranger masuk dalam corong yang pertama. So, mereka masuk dalam Facebook. So, bila jadi stranger, so adalah tugas kita yang kedua untuk menjadikan mereka ni sebagai apa? Sebagai prospek. Ini sales ini bukan marketing lagi. Ini adalah sales. Okay, prospek. So, bila mereka jadi prospek, mereka masuk, okay, mereka jadi prospek. So, bagaimana kita nak jadikan mereka sebagai prospek? Jadi kita kena approach mereka.
Sebab sales ni ialah kita kena approach mereka. So kita bagi tahu kita apa khabar, kita ada jual ini. Jadi kita mula approach pada mereka. Kita mula approach, okay, approach. Approach tu mendekati mereka. So apabila kita dah mula mendekati mereka, kita dah berkongsi maklumat dan sebagainya, so customer ni akan mula jadi kita punya apa, jadi kita punya customer. So dia mula membeli, dia panggil customer. Dan yang keempat sekali, apabila mereka jadi customer, kita akan panggil mereka ni sebagai apa? Ada idea? Boleh tuliskan idea kat dalam ni chatting. Siapa idea? Cuba try. Siapa dapat jawab yang keempat ni, saya belanja top up RM5. Nampak? Saya nak bagi reward tu. Okay, regular customer. Okay, regular customer tu betul lah. Yang lebih tepat lagi, sales. Okay, cepat ni. Saya bagi top up any telco RM5. Ni I janji. Leads. Leads ni dia letak pada marketing. Okay, try. Satu lagi. Okay, buyer. Buyer tu ialah pembeli, customer. Try. Selalu ni kalau kita memang biasa dengar benda ni sebenarnya. Tapi dalam sales funnel dia dikategorikan sebagai satu. Dealer, member card, loyalty, dekat dah tu. Member card tu dekat sangat dah tu. Freeze ke friend tu. Loyalty bukan. Cuba cari. Dia start daripada C. Selalunya orang insurans akan sebut mereka ni siapa. Dia takkan cakap dia ni. Dia takkan cakap dia tu customer. Customer ni yang dah beli. Tapi yang dah beli berkali-kali. Yes. Siapa dia ni? Puada Omar. Okay, nanti PM saya bagi top up RM5 je. Okay. Kita panggil mereka sebagai klien. So, perasan tak? Nampak tak? Kita akan selalu cakap, saya nak jumpa klien saya hari ni. Kalau kita sebut klien, maksudnya orang tu dah kita pernah serve. Kita dah pernah berjual beli dengan dia. Maka dia ni dikenali sebagai klien kita. Kalau kita jumpa customer, itu adalah orang yang dah baru membeli dengan kita. First time membeli dengan kita. Baru kita melakukan satu transaksi. So, regular customer lebih sedap kalau kita sebut sebagai klien. So, mereka tahu kita ni seolah-olah macam akan serve dia. Apa saja produk yang you ada, so layanlah mereka ni sebagai you punya klien, sebagai kita punya regular customer, tapi kita sebut mereka sebagai klien. So dia akan feel lebih macam kita ni beri mereka satu servis yang lebih daripada biasa. Sebab tu mereka akan loyal pada kita. Kena ingat kawan-kawan, ini I bagi you tips. Orang bukan membeli apa yang kita jual. Okay? Orang membeli bagaimana cara kita menjual. Ini kalau you pergi face to face marketing lah. Okay? Dia jumpa orang jual kan. Kadang dia bukan beli tu pasal produk yang kita bawa. Tapi mereka beli tu cara kita jual satu-satu produk. Dia bukan apa yang kita jual. Tapi sebenarnya dia cara kita jual. Dan kenapa mereka loyal dengan kita? Katalah mereka dah pergi beli dengan satu customer, lepas tu dia nak pergi beli kali kedua, dia datang ke kita. Lepas tu kita bagi fast action dan sebagainya, lepas tu kita banyak membantu dia dan sebagainya. Maka kadang-kadang customer ni akan beralih arah pergi ke kita. Kenapa? Kerana kita dapat serve mereka dengan sebaik yang mungkin. Ini pengalaman saya lah, pengalaman saya sendiri. Okay, salah satunya saya jual SIM card. Okay. Pengalaman saya jual SIM card, ni salah satunya. Mereka dah beli satu SIM card daripada dealer lain mungkin, tiba-tiba jumpa saya, so mereka beli second SIM card, third SIM card dan sebagainya. Dan dia recommend kawan-kawan dia pakai SIM card lagi. Jadi pasal apa? Kerana cara kita menjual pada mereka. Okay? So itu adalah sales funnel. So sales funnel ni nanti kita akan pecahkanlah. Yang ni jadi 4 bahagian. Stranger, ni stranger semua ni kita akan letak di ni stranger, lepas tu prospect, lepas tu customer, lepas tu client. Okay, so ini adalah sales funnel. Okay, bagaimana pula dengan marketing funnel? Okay, yang pertama marketing funnel kita panggil apa? Tadi ada jawapan kat sini. Dalam-dalam ni ada jawapan dia. Okay,
Pertama, okey, pertama kita ada mall Mid Valley tadi, maka Mid Valley anchor tenant ni dia dah buat kerja untuk bawa orang masuk. Untuk bawa orang masuk tu dia panggil apa? Tu biasa kita jumpa. Okey. Dia daripada awareness tu kita nak convert jadi apa? Okey. Okey. Kita nak bawa mereka ni. Bawa tu apa? Dia macam pergerakan mereka nak masuk tu ke Mid Valley. Tu dia panggil apa? Pergerakan nak masuk tu. Kita kena bina apa? Attract tu dah dekat dah. Apa mereka ni? Dia dekat, selalu dekat simpang benda tu. T-R-A dekat-dekat dah ni. Traffic. Okay, Roger. Okay, so kita kena bina traffic dahulu. So nampak tak? Bila kita ada mall, maka tugas mall tadi adalah untuk bina trafik. Macam mana kita nak bina trafik? Okey, dia akan letakkan cinema, wayang, panggung wayang, burger, Pizza Hut, McDonald, Adidas, apa lagi brand-brand yang besar ni. Jadi bila ada brand-brand besar ni, maka orang akan tertarik nak masuk ke sana. Orang akan nak datang. Okey, facility ni, jadi dia buat awareness tadi, macam tuan ni cakap tadi, betul lah tu awareness. Awareness tu adalah untuk create traffic. Orang masuk pergi ke Mid Valley tadi. Ataupun kita nak masukkan ke Facebook. So apabila ada traffic ni tadi, of course lah kita nak buat apa? Lead. Tadi ada siapa jawab lead tadi? Tepat sekali, Elvin. Okay, barulah kita akan buat leads. Apa tu leads? Okay, leads ni, okay, leads ni maksudnya macam ni. Macam mana sebagai contoh? Okay, dekat mall tadi you ada kedai. Tapi kedai tingkat 1, 2, 3 tak pasti. So bila masuk saja ada banyak kedai, kita tak tahu kedai siapa. Contohlah kita menjual pakaian kanak-kanak. Jadi macam mana kita nak buatkan mereka ni masuk pergi ke pakaian kanak-kanak? Mak ayah bawa family, kan Mid Valley ramai bawa family dan sebagainya. So macam mana kita nak bawa mereka ni masuk? Masuk untuk ke kedai kita. Kita nak jadikan mereka ni customer kita nanti. So macam mana kita nak buat? Jadi apa yang kita kena buat pada masa tu sebenarnya? Untuk tarik mereka ni, nak tarik. Okay, ada siapa jawab ni? Buat dekat kawasan taman. Okay, apa tu? Okay, so bila kita ada trafik masuk, mereka dah masuk, kita nampak dah mereka dah masuk ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak bawa mereka masuk kedai kita pula. Macam mana kita nak bawa masuk mereka ni ke kedai kita? Contohlah kita ni sekarang ni jual pakaian kanak-kanak. Model, yes. Model, banner, betul. Okay, fast flyer, betul. Tepat sekali. So kita kena gunakan benda ni. Okay, kalau banner dengan model, agak-agak mana yang akan lebih? Okay, kita bagi 3 ni lah. Model ada, banner ada, fast flyer. Kita ambil 3 contoh ni. Model, lepas tu dia letak banner, lepas tu dia letak flyers, F-L-Y-E-R-S. Okay, flyers. Okay, kita jual pakaian kanak-kanak. Kalau kita guna model, kita guna banner saja, atau kita guna flyers, mana salah satu yang akan berkesan untuk kita buat leads ni? Untuk kita tarik mereka masuk. Kita nak tarik mereka masuk ni, model, tepat sekali. Model tu, apa jenis model yang kita boleh gunakan? Cuba bagi idea. Ini kena bincang ni. Saja saya nak bagi you bincang. Okay, tepat sekali. Model apa? Kartun, yes. Kartun, tepat. Means badut ataupun kartun lah. Okay. So, you perasan tak? Bila kita buka kedai baju, orang tengah turun eskalator, dia tengah bawa anak, maka kita ada satu badut yang tengah tiup belon, bagi belon percuma. Dia tiup-tiup belon kan. Jadi, bila mak ayah nampak, maka dia nak bawa anak dia masuk, pergi dekat belon tadi. Dan badut ni pandai, dia betul-betul berdiri depan pintu masuk tadi. Ataupun dia akan berdiri di tengah-tengah antara ruang pintu masuk dengan main area kedai tersebut. Sebab apa? Dia nak kita ni masuk dalam dia punya teritori. Itu dia panggil lead. Lead ni dia nak bawa kita masuk dalam dia punya teritori. Supaya bila kita masuk dalam teritori kita, atau teritori kita, maka dia akan nampak apa yang kita tawarkan, apa yang kita buat promosi dan sebagainya. So itu dia panggil leads. So lead ni paling penting. Bagaimana kita nak bawa trafik ni, jadikan kita punya lead, barulah kita akan
bawa mereka betul-betul dalam kita punya teritori. Dan daripada sinilah baru kita panggil conversion. Mereka belum beli lagi ni. Conversion. Jadi kita akan convert mereka ni jadi customer. Jadi sebelum convert jadi customer, jadi kita kena bawa mereka masuk dulu daripada lead, iaitu model-model badut-badut ni. Jadi sama juga dalam marketing dekat Facebook dan sebagainya. Ni yang tuan-tuan kena jelas. Sebab kalau saya tak gunakan analogi ni, maka tuan-tuan nanti bila buat iklan berbayar nanti akan rugi. Sebab saya memang dah pengalaman buat iklan ni RM20 sehari. Korang-korang bila RM20 dapatlah apa dia punya return tinggi. Dulu saya buat RM5, lepas tu buat RM20. Rupa-rupanya kita punya trafik ni tak tepat, lead kita tak tepat, maka kita membazir. Tapi kalau kita guna zero cost marketing pun benda ni sebenarnya boleh jalan. Tapi paling penting kita kenal customer dulu. Kita kenal customer. Kalau customer tak kenal kita, maka sukar untuk kita buat conversion. Okay, nampak kan? So, conversion ni pula apa dia? Okay, conversion ni adalah perkara yang you nak convert mereka sebelum jadi customer. So, apa perkara yang kalau dekat kedai tadi, mereka dah tiup-tiup belon apa semua kan. Jadi bila mereka tiup belon, mereka akan mula berjalan dalam kedai. Jalan kedai tengok kiri, kanan, lepas tu dia tengok ada offer beli 3 percuma 1, beli 2 percuma 1, beli 50%, beli 1 second harga 50% ataupun 50% diskaun. Itu adalah benda-benda conversion. Kita bagi mereka offer supaya mereka ni tertarik dengan barang-barang kita. So last kali barulah mereka ni akan jadi customer. Dekat conversion ni lah pentingnya kita letak CTA ataupun call to action. So ini benda paling simple ni saya kongsikan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas. Kita ada Mid Valley, kita ada The Garden. Ingat Mid Valley ni kita boleh anggap seperti Facebook, maka kumpulan sasarannya berbeza. So dekat Garden pun kita ada juga mungkin kedai baju, cuma mungkin dia high level sikit. Daripada kedai Mid Valley. Mungkin harga Mid Valley tu dalam RM30 ke RM50 t-shirt kanak-kanak. Tapi kalau dekat The Garden mungkin harganya RM50 yang lebih branding lah. Kan RM50 sampai ke RM100. Itu baju kanak-kanak. Jadi kita kena tahu customer ni ke mana kita nak buat iklan. Kita nak buat dekat Facebook ke kita nak buat dekat Instagram. Sama macam tu lah konsep yang saya kongsikan pada tuan-tuan. Okay? So far macam mana? Dapat tak tuan-tuan? Maklumat yang kita kongsikan ni. Siapa dapat sesuatu boleh komen, tengok. Okay, thank you. Tengku ada, Zoom user ada. Okay. Okay, terus. So bila kita dah tahu proses ni, maka proses yang kedua, okay, yang kita kena tahu adalah untuk kita kenal customer. Okay, kita kena kenal customer, barulah kita dapat untuk create kita punya campaign marketing tadi. So, kita akan boleh create campaign marketing ni berdasarkan customer avatar. Dia panggil avatar lah. So, bila kita dapat kenal mereka dengan avatar tadi, kita jalankan campaign, maka daripada campaign ni lah baru kita akan boleh bawa mereka ni sebagai sales funnel. So, sales funnel ni dia akan lebih ringkas. Cuma yang panjangnya ialah marketing funnel. So, bila mereka dah sampai ke level 4 ni, so mereka ni akan pergi ke cycle sales funnel. Okay? Sales funnel ni, dia lebih mudah lah sebenarnya. Sebab yang panjang ni adalah marketing. Marketing ni kena konsisten. Kena konsisten untuk orang tengok. Jadi sebab tu kita kena iklan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, supaya orang sentiasa nampak. Okay, pasal apa kita kena buat marketing? Seperti saya pernah kongsikan sebelum ni, perasan tak kita kalau ada iklan Petronas, Shell, Telekom, TNB dan sebagainya. Bila hari raya je, bila kemerdekaan, tahun baru mereka akan buat iklan. Tapi iklan mereka ni bukan pasal minyak, bukan pasal produk mereka. Iklan mereka ni lebih kepada kekeluargaan, lebih kepada perpaduan dan sebagainya. Pasal apa mereka buat iklan ni? Kerana mereka nak brand awareness. Mereka nak orang rasa kehadiran mereka dalam masyarakat. Contohlah Petronas ni tak buat iklan selama 5 tahun. Agak-agak semua mereka ni, pengguna Petronas ni hidup lagi ke Petronas ni. Nampaklah dia punya kedai minyak. Tapi mereka rasa tak ada benda baru yang nak membuatkan mereka datang ke Petronas. Sebab mereka tak nampak iklan tu mungkin dah 5 tahun. Jadi ke mana kita akan lari? Kita pun kalau dah selalu tak nampak, macam tak famous,
Jadi kita punya trusted tu makin berkurang. Jadi kita pergilah yang siapa yang selalu buat iklan. Mungkin pergi ke Shell, mungkin ke Petron. Perasan tak pada satu masa dahulu Petron tiba-tiba naik. Sebab dia buat iklan gila-gila. Kan kita pun pergi ke Petron sebab ada tawaran tu, tawaran ni dan sebagainya. Jadi sebab tu penting marketing ataupun advertising lah. Dalam besarnya lagi ialah advertising. Okay. So sekarang ni saya nak kongsikan ke tuan-tuan untuk bagaimana untuk kita kenali pelanggan ataupun customer kita. Customer. Okay, dia panggil avatar. Ini penting. Kalau macam siapa sini kalau macam ada Tuan Elvin Low, saya ingat dia jual property. Lepas tu siapa lagi sini? Siapa lagi ada kawan-kawan kita dalam ni? Okay, kita ada Jepsong. Okay, dia jual makanan hotel. Okay. Lepas tu Tuan Faizal, dia jual SIM card XOX. Nira dia jual apa? Kak Aziz sambal. Okay. Jadi kita kena kenal siapa pelanggan kita. So macam mana kita nak kenal pelanggan ni? Okay, ada orang suka pedas. Kalau sambal tadi ada orang suka pedas. Jadi kalau kita buat sambal, kita semua pedas saja. So kita tak dapat tap market yang orang tak suka makan pedas. Dia suka sambal tapi dia nak yang kurang pedas. Betul tak? Sama juga dengan yang lain-lain lah. Okay. So pertama yang standard kita kena tahu ialah kita kena bezakan antara lelaki dan perempuan. Iaitu lelaki dan perempuan. Ini kita kena bezakan. Kalau jual emas, macam ada seorang tu nama Anira kot, dia jual emas. Saya nampak dia punya status selalu jual emas. Okay, kalau dia jual emas, maka dia kena tahu, dia kena promote selalu dekat siapa? Dekat orang yang suka emas. Siapa yang suka emas? Perempuan. So emas yang macam mana kita kena promote dengan dia? Emas yang diletakkan dalam bekas ke? Emas yang diletakkan dalam rak emas ke? Atau emas yang dipakai? Contohnya. Antara tiga ni tengok mana satu. Jadi kalau kita tahu perempuan ni suka emas, maka dia biasanya dia nak tengok emas tu dipakai dekat badan dia. Jadi kita tunjuklah emas tu dekat tangan, emas tu dekat leher, ataupun kita pakai tudung, maka nampaklah emas tu keluar dan sebagainya kan. Jadi kalau kita letak emas tu hanya atas meja saja, maka mereka tak nampak benda tu, mereka tak boleh imagine. Jadi kadang-kadang kita kena bagi dia nampak macam mana benda tu akan digunakan. Barulah dia akan menimbulkan minat. Sebab tu kita perlukan model-model. Pasal apa model-model ni digunakan untuk baju dan sebagainya. Kalau kita pakai katalah model, kalau kita orang boroi, dia nak pakai baju sasa tu kan. Jadi kita pakai baju sasa. Lepas tu orang boroi ni, orang gemuk lah, okay? Orang gemuk ni dia rasa macam dia nak badan macam orang tu. Jadi dia pun beli baju tu dengan harapan nampaklah sikit dia punya bentuk body tu kurus daripada biasa. Itu promosi juga tu. Padahal kalau dah boroi ni, boroi lah susah nak tukar. Tapi dari segi marketing dia dapat adjust. Kita tu boleh beli baju tu. Bukan orang lain dia cakap ni. Ini saya cakap diri saya sendiri. Adalah baju tu kan, dia kata boleh nampak kurus kan. Baju hitam singlet tu, dia boleh macam cekak kita punya lemak ni. Tak terkeluar lah lemak-lemak kita punya ni kan. Jadi saya pun, betul juga ni. Apa kata saya try lah. Ataupun perempuan ada seluar fit. Seluar fit yang boleh nampakkan you lebih fit lah. Di bahagian-bahagian tertentu. Jadi kita pun beli. Padahal benda tu, dia sebenarnya dia perlu exercise dan sebagainya, makan, jaga. Dia hanya baju tu macam seolah-olah membantu untuk mengurangkan. Jadi itu adalah marketing strategi. Jadi kita pun rasa okay, kita try, kita nak tengok macam mana kan. Itu penting. Jadi kita kena tahu jantina lelaki dan perempuan. Okay. Lepas tu yang kedua, selain daripada jantina perempuan, cuba bagi idea. Apa lagi yang kita, saya nak tanya tuan-tuan ni. Apa lagi yang tuan-tuan biasa kenal pasti kalau nak kenal customer ni? Satu lelaki dan perempuan. Next. Okay, next tu ialah, okay, saya tengok siapa bagi komen ni. Umur. Yes, tepat sekali. Umur. Okay, umur. Okay, umur ni pun main peranan. Okay, pertama umurnya, okay, average umur katalah 20 hingga 30. 20 hingga 25. Okay. Lepas itu 26 hingga 35. Lepas itu 36 hingga 45. Okey. Lepas tu 46
hingga 55 ataupun 60 dah. 60. Ini antara level ataupun peringkat-peringkat umur yang kita kena identify, kenal pasti. Kalau biasanya lah, kalau kita jual emas, agak-agak siapa yang minat? Umur 25, 20, 25 atau 26, 35 atau 36, 45 atau 46, 60. Okay. Kalau tengok gaya macam 26 sehingga ke 60 minat emas. Tapi antara 3 kategori ni siapa yang lebih minat emas lagi? Siapa? Maksudnya siapa lebih emas tu, mereka ni ada kuasa beli emas. Kalau semua orang minat emas, tapi kuasa beli emas tu siapa? Jadi kalau kita tak dapat kenal pasti peringkat umur ni pun akan menyukarkan kita dan membazirkan kita untuk buat iklan. Sebab tu penting untuk kita kenal siapa yang minat emas. Lepas tu kedua, siapa yang boleh beli emas. Kan? Okay? Cun, sama juga dengan lelaki. Lelaki ni pun sama. Okay, lelaki, contohlah baju. Okay, baju. Kalau kita promote satu baju, katalah baju pergi kenduri. Okay, kita buat baju berpasang-pasangan. Agak-agak you nak promote dengan lelaki ke kita nak promote dengan isteri dia? Cuba bagi idea. Kalau kita jual baju lelaki untuk baju kenduri, baju yang berpasang-pasangan ni, biasa-biasa, betul, isteri. Mesti isteri yang akan beli. Jadi kita kena promote kat siapa? Kat suami ke kat isteri? Kita jual baju lelaki, tapi kita promote dekat isteri. Sebab kita tahu isteri yang akan mempengaruhi suami membuat belian tadi. Sebab tu penting kita kenal customer ni tadi. Okay? So, yang ketiga, selain daripada umur, apa lagi? Status perkahwinan. Ini betul. Ini pun main peranan sebenarnya. Okay, pertama sama ada dia bujang atau dia berkahwin, atau dia dah berpisah tu maksudnya janda. Okay. Maaf kalau ni kadang-kadang wording benda ni janda duda ni sensitif, tapi kita ni buat marketing, jadi kita gunakan ni sebagai benda yang perlu kita tulis lah. Jadi minta izin, saya nak tulis wording-wording berkaitan lah ya. Okay, duda, lepas tu berkahwin ataupun ini status yang ada lah. Okay, so kalau lah macam tadi jual emas balik, kita bagi pada jual emas. Seronok. Nanti siapa yang jual emas tu, siapa Puan Anira ke siapa? Saya ingat Puan Anira buat jual emas tadi tu. Okay. So antara yang berkahwin dengan janda ni, agak-agak siapalah yang akan beli emas ni? Tengok kepada dia punya lifestyle nanti. Okay, berkahwin. Okay, Tuan Loh kata berkahwin. Okay, ada idea lain? Siapa antara yang janda, yang bujang berkahwin dengan janda? Agak-agak siapa yang akan membeli? Antara tiga. Saya nak dapatkan idea antara tiga ni. Ataupun duda, lelaki pun nak beli. Senior citizen. Ini kita cerita pasal emas Okay. Siapa jual emas ini? Boleh bagi idea? Duda biasa beli gold bar. Yes, betul. Okay, lepas tu yang ada duit. Ya betul, yang ada duit. Tapi nak tahu siapa antara kategori 3 ni atau 4 ni, yang bujang, berkahwin, janda dengan duda, siapa yang akan beli emas? Bujang. Puan Norija kata bujang, Puan Anira kata yang berkahwin. Okay, ini yang pengalaman saya lah. Ini saya ceritakan pengalaman saya lah. Okay, kebetulan saya kenal orang jual emas. Okay. Okay, pengalaman ni saya tanya dia sendirilah. Sebab dia jual emas gelang tu kan, cincin. Rupanya saya baru tahu yang mereka ni jual emas online ni rupanya masuk juga. Banyak jualan. Dan kawan ni kebetulan dia duduk Sabah. Okay, saya tanya kat dia, siapa dia punya customer? Lepas tu dia cerita apa? Deng Nasir kata janda. Ya betul. Itulah kumpulan yang banyak beli emas adalah mereka daripada kategori ni, janda. Pasal apa? Dan saya tanyalah, apa kategori mereka ni? Okay, mereka ni kategorinya, okay, buat masa ni, okay, kategori janda ni pun ada yang daripada 26 sehingga ke 40 tahun. Okay, dan antara umur tu, dia daripada umur 35 sehingga ke 45. Okay, umur 35 sehingga ke 45, so mereka ni satu, ada duit. Okay, dan kedua, dia suka pakai emas. Jadi, kalau kita compare yang berumur 30 ke bawah, dengan yang umur yang ni,
35 hingga 45 ni, so mereka ni beli lebih daripada kebiasaan. Satu, mereka tak ada komitmen dah, suami tak ada. Sebab janda boleh cari duit sendiri. Betul, tepat sekali, itu saya nak cakap tadi tu. Janda boleh cari duit sendiri, tak ada orang nak kacau duit dia. Dan emas dia boleh simpan sendiri, sebab suami dia tak kacau nanti nak pinjam emas, masuk ke the bank untuk jadi jaminan buat pinjaman ke apa dan sebagainya. Lebih kurang macam tu lah. Apa yang saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya. Tanya pada orang yang jual emas. Ni bukan saya, pengalaman saya jual emas, tapi kawan tu jual emas, saya tanya dia sendiri. Okay. Masa kahwin susah nak simpan duit beli emas. Lebih kurang macam tu lah tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jual emas, maka tengok sekarang ni. Okay, saya sekarang buka TikTok. Okay, dekat TikTok ni pun saya pun pelik juga lah. Okay, saya nak ceritakan benda pelik. Ramai juga kategori janda dalam, saya tak tahulah mereka tipu ke status dan sebagainya, wallahualam. Tapi itulah, macam dekat TikTok tu pun, bila saya pergi join satu kelas ni kan, okay, dia ceritalah dia punya perkongsian tu. Dalam tu kategori ni ramai janda ni. Mereka suka tunjuk gambar, lepas tu mereka ada yang menari tu, ialah lepas tu mereka suka nak berkongsi cerita mereka, aktiviti mereka dan sebagainya. Dan boleh tahan juga mereka dalam tu jenis yang ada lifestyle, ada style tersendiri lah. Jadi siapa yang jual emas ni, mungkin platform yang sesuai bukan di Facebook. You kena pergi jual dekat TikTok. Jadi you kena start pakai TikTok, jual emas. Pakai emas tadi ke, buatlah konten yang berkaitan. Nampak tak? Dia punya idea. Okay? So, itu adalah status. Okay, next. Okay. Next kali, ialah kita kena tengok berapa ramai anak. Okay. So, anak 1, 2 dan 3. Anak 1, mereka boleh lagi. Anak 2, mereka boleh membeli lagi. Bila masuk anak 3, maka komitmen mereka semakin tinggi. Okay, bila komitmen makin tinggi, maka kuasa untuk membeli lebih daripada kebiasaan tu tersekat ataupun mungkin terhad. Jadi mereka ni akan fokus pergi beli benda-benda yang keperluan untuk keluarga. Jadi mereka ni, kalau macam ada Tuan Hafiz hari tu, saya nampak Tuan Hafiz ada dalam ni. Okay, Tuan Hafiz, contohnya dia jual bahan-bahan pendidikan. Jadi sesuai lah untuk yang ada anak 3, 4, 5. Okay, kalau yang emas ni mungkin bila anak-anak tu dah berumur 16 tahun ke atas, macam siapa lagi kat sini. Okay, macam contoh Tuan Elvin, dia jual property, sesuai dah mungkin untuk mereka yang berumur 30 ataupun ujung 30, sebab mereka dah ada mula ada kewangan yang kukuh dan sebagainya. Tengok anak ada 3 orang, jadi apa sesuai property yang sesuai untuk mereka. Ini idea-idea yang saya boleh kongsikan lah. Okay, next. Okay, next yang saya boleh kongsikan ialah kita kena tengok mereka punya minat ataupun hobi. Okay, so minat ataupun hobi. Contoh macam saya minat berbasikal. Maka saya akan masuk grup basikal. Jadi tuan kalau nak jual spare part basikal, masuk grup basikal. Kalau macam grup emas tadi, kena masuk grup emas dan sebagainya. Jadi dekat Facebook tu kena masuk grup-grup yang bersesuaian. Jangan join semua grup. Sebab kita tak nak, yalah, macam saya katakan lah, kita ada Facebook personal, ada Facebook page. Jadi you identify. Sebenarnya Facebook personal, kita kena create lagi satu Facebook personal juga sebenarnya lah. Yang mana Facebook yang nombor 2 ni banyaknya kita gunakan untuk perniagaan. Seperti mana yang saya kongsikan pada minggu sebelumnya, Facebook nombor 2 ni digunakan untuk marketing. Kita pergi menyusup masuk, pergi ke mana-mana grup untuk kita add kawan, ramaikan kawan, tambahkan kenalan, besarkan lagi, tambah lagi grup-grup berkaitan supaya kita boleh iklan kita punya page dekat grup-grup berkaitan. Okay, so itu penting. Jadi kita kena tahu minat mereka. Kalau lelaki bicycle, perempuan apa, masak, apa lagi, jahitan, mungkin gardening, so apa lagi. Jadi kita kena identify semua ni. Okay, so last kali saya boleh kongsikan untuk hari ni, apabila kita dah mula kenal customer ni tadi, pertama sekali of course kita kena tahu masalah yang wujud. Kalau kita tak dapat tahu masalah yang wujud, maka kita akan jual produk tu syok sendiri. So masalah ni satu, keduanya ataupun apa impian mereka yang kita boleh create, kita boleh bina untuk mereka. Macam emas tadi, mereka mungkin nak nampak cantik, nampak menawan, nampaklah elegan dan sebagainya. Okay,
Jadi kalau biasa kalau produk kurus mereka nak nampak kurus. Mungkin ada masalah obesity dan sebagainya. Kalau ada teh sana hari tu saya nampak ada tuan jual teh sana, mungkin dia ni untuk orang yang sembelit dan sebagainya. Okey. Siapa lagi kalau untuk Tuan Hafiz jual bahan-bahan kanak-kanak, mereka ni mungkin dia nak selesaikan masalah kanak-kanak yang suka main gadget. Okey, masalah kanak-kanak yang kurang membaca ataupun masalah kanak-kanak yang tak mahir lagi matematik ataupun dia nak bantu kanak-kanak supaya cepat untuk hafal sifir dan sebagainya. Jadi antara masalah dengan dia punya impian. Jadi kita kena tahu macam mana untuk solve. Jadi produk kita ni adalah produk yang akan menyelesaikan masalah mereka. So macam mana nak tahu masalah ni? Kita gunakan paling dekat sekali ialah diri kita. Tanya diri kita. Kedua, kita tanya rakan-rakan sekeliling kita. Ketiga, barulah kita tanya orang yang lain. Kat mana kita nak tanya? You post saja dekat Facebook. You buat macam ala-ala survey. Cukup. Nanti akan ramailah komen tadi. You post dekat grup 1, grup 2, grup 3. Macam itulah lebih kurang. Jadi, pasal apa kita nak buat macam tu? Nanti bila kita ada produk, maka kita dah tahu siapa potensi customer kita. Tadi kita dah tanya rakan-rakan sekeliling kita, family dan sebagainya. So, mereka ni lah akan jadi potensi customer awal kita. Barulah pergi ke kawan mereka pula. Sebab produk tu kita pakai. Bila kita pakai produk, kita akan yakin. Takkanlah kita nak jual benda yang kita tak pakai. Jadi, kita kena pakai dulu. Macam saya jual SIM card. So, saya akan pakai SIM card tu dulu. Confident. Barulah saya akan cerita tu dengan lebih selesa. Dengan lebih yakin. Lepas tu, apa saja dia jawab, saya boleh jawab. Apa saja negatif datang, saya boleh reply. Pasal apa? Sebab saya dah lalui semua perkara yang dia tanya tadi. Jadi taklah kita tergagap-gagap ataupun mungkin kita bagi maklumat yang palsu pada customer dan sebagainya. So, senang saja. Nak tahu masalah, you buat survey. Pertama, tanya seorang family, adik-beradik, sepupu. Lepas tu kawan-kawan, baru pergi ke Facebook dan sebagainya. Simple. So, itu saja tuan-tuan. Hari ini saya nak kongsikan pada anda. So, kita ada 3 minit lagi sebelum pukul 10. Jadi, ada pertanyaan yang mungkin tuan-tuan ingin tanyakan. InsyaAllah slide ni, teks ni insyaAllah saya copy lah. Saya akan hantar nanti dalam grup. So far belajar sesuatu tak pada hari ini? Kita ada sekitar 21 orang, 20 orang. So far belajar sesuatu macam mana nak kenal customer. So sekarang kita dah belajar Linktree, kita dah belajar juga Google My Business. Saya kongsikan dululah sedikit antara pelajar-pelajar yang dah menghantar yang dah menghantar dia punya hasil kerja. Dia selalu bertanya terbaik bos. Saya kongsikan siapa yang dah belajar daripada kelas kita ni. Kebetulan pakcik ni 2 area Sentul. Kenal lah. Dia pakai Linktree. Apa nama dia? Sumail. Ini dia punya Linktree. Pakcik Sumail ni lah. Dia ada Facebook. Ni Facebook. Bawah ni Facebook. Ini website dia. Dia jual nasi lemak. Ini dah nombor WhatsApp dia. So, kita klik nasi lemak dia. Apa nasi lemak? Ini website. Website tu menggunakan Google. Nak tanya, boleh tak buat FB page asing? Boleh tuan. Puan Norija boleh. Nampak? Ini adalah website percuma daripada Google dia buat. So, nasi lemak kampung. Opening tomorrow. WhatsApp dia ada. Ni gambar dia pakai Canva je ni. Nampak tak tu? Nampak edit ni. Ni nampak sangat edit ni. Lepas tu, nasi lemak ni. Kami menyediakan sekian. Sebab dia baru lagi lah. Ada 2 gambar. Perasan So, kita balik pergi ke Linktree tadi. Lepas tu dia ada Facebook. Kita klik Facebook beliau. Ni pakcik lagi ni. Kau tak silap dia ada dalam grup ni kot. Kebetulan dalam kelas ni ada 2 jiran saya. Satu Puan Azia, satu pakcik-pakcik ni lah. Kenal dia. Ni antara Facebook dia. Ni saya dah tanya dia dah. Delivery ke apa ke. So, kita balik lagi. Tempahan di sini. Ini pergi ke WhatsApp dia.
Nampak? So Linktree cukup. You pakai Linktree saja. Ada satu lagi kawan tu. Sekejap saya cari dia punya nombor ni. Okay, ini satu. Ada satu lagi sahabat ni, dia dekat Johor, Tuan Haryadi. Okay. Ni saya bagi promosi percuma ni. Tuan Haryadi daripada Terengganu ke Kelantan. Okay, Amber Spot. Amber Spot. Dia dah keluar ke dia daripada tu? Sekejap, saya cuba tengok balik. Okay, ini last saya kongsikan ni untuk last. Okay. Mungkin dia tengah update kot. Dia tengah update semula. Amber Spot ni. Ni, sorry. Dia sebelah kanan ni. Saya tak nampak pula sebelah kanan. Okay, nampak tak sebelah kanan ni? Okay. Ini dia punya. Dia ada website. Dia ada direction dah sekarang. So, sekarang ni kalau kita nak pergi ke kedai dia dah senang. Dia ada save, boleh call. Lepas tu kita tengok. Dia ada. Okay, dia ada maklumat dah. Okay, dia produk pun dah ada. Harga siap lagi semua ni. Okay. So, kita cuba tengok apa lagi ada kat sini. So, nampak dia dah update. Tuan Haryadi. Haryadi kot nama ni. Betul ke Tuan? Ada ke dalam grup ni? Ni dia baru hantar tadi petang. Dia minta tolong tengok. Okay. So, ini adalah benda-benda. Jadi, bila kita ada... Okay, Okay, ada dihantar chat. Betul. Okay. Jadi, kalau kita dah ada listing... kedai kita dekat internet, dekat Google, maka bila orang nak cari baju nanti, jadi dia akan bawakan kita ke sini. Cuma untuk ni Tuan, nanti dekat posting Tuan tu, ni ada posting kan, dekat Google ni ada posting, Tuan kena buat satu perkongsian berkenaan, dia kena ada hashtag tu lah. Dia kena ada sublimation, t-shirt, printing. Jadi ayat-ayat ni kena selalu ulang guna. Supaya bila mereka Google, katalah Tuan punya kawasan ni dekat mana tadi? Terengganu. Okey, apa? Amber Spot ni mungkin baju sublimation Terengganu. Kita type sublimation Terengganu. Okey, dia ni dekat Kampung Telaga Batin. Okey, kejap. Okey, Terengganu. So, apa yang akan nak keluar dekat sini? Tengok nama dia atas sekali ke tak? Jadi, bila sublimation Terengganu, so nampak tengok company-company yang ada alamat kedai dahulu akan di atas. Okey? Dan kena selalu gunakan wording sublimation, printing baju, supaya kita akan boleh dicari. Okay. Ni contoh-contoh lah. Ni kenapa mereka ni dicari, boleh dijumpa, sebab mereka gunakan ayat-ayat ni. Ini dia SEO lah. Ada SEO. Sublimation, project. Kalau you makanan, buat makanan sambal, buat sambal. Okay, tuan-tuan. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada semua yang hadir. Okay, siapa ni? Puan Anira, terbaik lah Puan. Nak juga buat website ke Google. Yes. Tengok nanti dekat kelas. Kita ada dekat website, dekat, YouTube. Tengok dekat YouTube. Tapi kelas ni akan ada berulang lagi. So, besok kita akan sambung. Topik besok berkenaan bisnes WhatsApp. So, bagaimana kita nak buat update status, katalog, QR code, dan juga macam mana kita nak urus database pengguna dalam WhatsApp Business. So, itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua. Jeb Song ada, Kak Ija, Tuan Faizal, Puan Anira. Anira Mas tadi, betul Puan Anira ni Mas. Okay, siapa lagi? Kita ada Elvin Law, Deng Nasir, Pohli, Puadah, Tuan Haizal Haryadi, Tuan Latif, Tengku, Yok Tin Lee, Harlize, Janet, Rohayu, Amer, dengan satu saya tak tahu nama apa, tak nampak, Azrul. Okey, itu saja tuan-tuan. Semua terima kasih pada sudi hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada pukul 9 malam. Kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum.